lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Let's go to the tutorial. Dan jangan lupa tekan butang notification. Bye. Bertemu lagi dalam channel Cik Yusuf Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan bab 3 yaitu teori pengeluaran dan kos pengeluaran. Di bawah tajuk kos pengeluaran. Oke, satu perkara yang Cikgu tekankan di sini adalah untuk perbincangan kali ini kita tidak akan membincangkan bagaimanakah menghitung kos pengeluaran. Ini karena penghitungan kos pengeluaran kita telah bincangkan dalam tutorial yang sebelumnya. Oke, jadi mana-mana atau siapa-siapa yang tertinggal boleh rujuk semula ataupun nanti Cikgu akan letakkan di bahagian deskripsi untuk link kepada kos pengeluaran. Sebab untuk perbincangan kali ini, untuk tutorial ini kita hanya akan membincangkan bagaimanakah plotkan kos pengeluaran pada kertas graf. Oke, perbincangan ini terbahagi kepada 3, yaitu yang pertama adalah plotkan keluk jumlah kos tetap, jumlah kos berubah, dan jumlah kos. Dan yang kedua adalah plotkan keluk kos purata, kos sud, dan kos berubah purata. Dan yang ketiga adalah untuk melihat mengapakah kos purata dan kos berubah purata semakin rapat apabila jumlah keluaran meningkat. Oke, sekarang kita akan bincangkan bahagian yang pertama, yaitu plotkan keluk jumlah kos tetap TFC, jumlah kos berubah TVC, dan jumlah kos TC. Oke, jadi untuk ringkasnya, dalam perbincangan ini Cikgu hanya akan gunakan istilah TFC, TVC, dan TC. Oke, sebelum kita plotkan, lihat jadwal. Oke, rujuk kepada TFC, TVC, dan TC. Oke, bagi TFC nilainya adalah sama, yaitu 50 dari kuantiti keluaran kosong sehingga kuantiti keluaran ke-8. Manakala bagi TVC adalah nilainya meningkat, kuantiti keluaran kosong, TVC adalah kosong sehingga kuantiti keluaran ke-8, maka TVC adalah 330. Dan bagi TC, kuantiti keluaran kosong adalah bersamaan dengan 50 dan sehingga kuantiti keluaran 8, TC adalah 380. Oke, jadi pastikan apabila kita plotkan pada graf, maka maklumat dalam jadwal ini adalah lengkap. Oke, sekarang kita akan plotkan dahulu, atau kita akan lukiskan dahulu paksi mendatar. Oke, sekarang kita lukiskan paksi mendatar dan labelkan dengan kuantiti keluaran unit. Oke, seterusnya kita lukiskan keluk ataupun paksi menegak untuk TFC, TVC, dan TC. Oke, lukiskan paksi menegak dan labelkan dengan jumlah kos tetap TFC, jumlah kos berubah TVC, dan jumlah kos TC. Oke, sekarang kita akan labelkan skala bagi paksi mendatar ataupun kuantiti keluaran. Kita akan letak skala di sana, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah kuantiti keluaran. Dan bagi paksi menegak, kita akan gunakan skala 50. Oke, jadi kita akan labelkan 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, dan 400. Oke, sekarang kita sudah labelkan skala untuk paksi mendatar dan paksi menegak. Sekarang kita akan plotkan setiap kos di sana, yaitu TFC, TVC, dan TC satu per satu. Jadi untuk mudahnya kita akan plotkan dahulu jumlah kos tetap TFC. Oke, sekarang kita rujuk jadwal dahulu. Kuantiti keluaran sama dengan 0, TFC sama dengan 50. Oke, letak pangkah pada kertas graf. Pada kuantiti keluaran pertama, 1, TFC adalah 50 juga. Oke, letak pangkah. Dan seterusnya pada kuantiti keluaran kedua, TFC adalah 50. Oke, letak pangkah. Jumlah TFC adalah tetap pada kuantiti keluaran ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8, yaitu semuanya 50. Oke, jadi sekarang kita lihat sudah lengkap di sana pangkah ataupun tanda bagi TFC. Oke, jadi sekarang kita akan sambungkan setiap titik-titik di sana supaya kita akan dapat suatu keluk. Maka kita akan sambungkan daripada 0 kepada 1, kepada 2, kepada 3, kepada 4, kepada 5, kepada 6, kepada 7, dan kepada 8.
Oke, sekarang kita sudah nampak di sana satu keluk dan kita labelkan TFC. Ini adalah keluk jumlah kos tetap yang mendatar, selari dengan paksi mendatar, kuantiti keluaran. Oke, sekarang kita akan plotkan keluk TVC ataupun jumlah kos berubah. Oke, kita lihat di sana ketika kuantiti keluaran adalah kosong, maka TVC adalah kosong, letak pangka. Kemudian ketika kuantiti keluaran adalah 1, maka TVC adalah 40, oke, letak pangka di sana. Kemudian ketika jumlah keluaran adalah 2, TVC adalah 70, oke, tanda letak pangka. Kemudian ketika kuantiti keluaran adalah 3, TVC sama dengan 95. Kemudian ketika kuantiti keluaran adalah 4, TVC sama dengan 118. Dan ketika kuantiti keluaran sama dengan 5, TVC adalah 148. Ketika kuantiti keluaran sama dengan 6, TVC sama dengan 190. Oke, letak pangka di sana. Sama juga. Kemudian ketika kuantiti keluaran sama dengan 7, TVC sama dengan 250. Letak pangka. Kemudian ketika kuantiti keluaran sama dengan 8, TVC sama dengan 330. Kita lihat di sana terdapat 9 titik pangka yang menandakan titik-titik kombinasi bagi TVC. Oke, sekarang kita akan sambungkan supaya kita boleh nampak keluk TVC. Oke, sekarang kita akan sambungkan daripada 0 kepada 1, kepada 2, kepada 3, kepada 4, kepada 5, kepada 6, kepada 7, dan kepada 8. Oke, sekarang kita sudah nampak keluk di sana dan labelkan dengan TVC. Oke, jangan lupa untuk sambungkan kena guna pembaris. Untuk sambungkan setiap titik gunakan pembaris. Oke, sekarang kita sudah ada 2 keluk yaitu TFC dan TVC. Seterusnya yang ketiga adalah kita plotkan keluk TC ataupun jumlah kos. Oke, rujuk jadwal. Kemudian lihat keluk ketika kuantiti keluaran adalah 0, jumlah kos adalah 50 yaitu bersamaan juga dengan TFC. Kemudian ketika kuantiti keluaran adalah 1, jumlah kos TC adalah 90, letak pangka. Kemudian ketika jumlah keluaran adalah 2, jumlah kos TC adalah 120. Kemudian ketika kuantiti keluaran adalah 3, TC adalah 145, letak pangka. Kemudian ketika kuantiti keluaran adalah 4, TC adalah 168. Kemudian ketika kuantiti keluaran adalah 5, TC adalah 198. Kemudian ketika kuantiti keluaran sama dengan 6, TC sama dengan 240. Ketika kuantiti keluaran sama dengan 7, TC sama dengan 300 sebagai letak pangka. Kemudian ketika kuantiti keluaran sama dengan 8, TC sama dengan 380. Oke, jadi kita sudah letak di sana plotkan setiap kombinasi. Maka sekarang kita akan sambungkan. Oke, sekarang kita akan sambungkan setiap titik-titik supaya kita boleh lihat dengan jelas keluk bagi jumlah kos TC. Oke, sekarang kita sambungkan. Pastikan menggunakan pembaris daripada 0 kepada 1, kepada 2, kepada 3, kepada 4, kepada 5, kepada 6, kepada 7, kepada 8. Oke, jadi sekarang kita boleh nampak di sana satu keluk. Oke, dan kita labelkan dengan TC, yaitu jumlah kos. Jadi sekarang kita sudah lengkapkan perbincangan untuk bahagian yang pertama, yaitu untuk plotkan keluk jumlah kos tetap TFC, jumlah kos berubah TVC, dan jumlah kos TC. Oke, sekarang kita akan bincangkan bahagian kedua, yaitu plotkan keluk kos purata AC, kos sud MC, dan kos berubah purata AC. Oke, lihat jadwal, yaitu AC, MC, dan AVC. Oke, sekarang kita akan lukis dahulu paksi mendatar. Oke, sekarang kita lukis paksi mendatar dan labelkan dengan kuantiti keluaran unit. Kemudian lukis paksi menegak dan labelkan dengan kos purata AC, kos berubah purata AVC, dan kos sud MC. Oke, sekarang kita labelkan skala. Bagi kuantiti keluaran, skalanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian bagi paksi menegak, skalanya adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90.
Oke, sekarang kita akan plotkan dahulu cos purata AC. Lihat jadwal. Ketika kuantiti keluaran kosong, kita tidak buat penghitungan, maka tidak perlu buat apa-apa di sana, tidak perlu plotkan. Oke, ketika kuantiti keluaran sama dengan 1, AC sama dengan 90. Oke, plotkan, buat pangkat di sana, buat tanda. Kemudian ketika kuantiti keluaran sama dengan 2, AC sama dengan 60. Ketika kuantiti keluaran sama dengan 3, AC sama dengan 48,33. Oke, plotkan. Ketika kuantiti keluaran sama dengan 4, AC sama dengan 42. Ketika kuantiti keluaran sama dengan 5, AC sama dengan 39,6. Ketika kuantiti keluaran sama dengan 6, AC sama dengan 40. Dan ketika kuantiti keluaran sama dengan 7, AC sama dengan 42,85. Oke, plotkan. Kemudian ketika kuantiti keluaran sama dengan 8, AC sama dengan 47,5. Oke, plotkan, buat pangka. Dan kita sudah nampak di sini ada 8 titik ataupun 8 pangka yang menunjukkan kombinasi bagi cos purata. Sekarang kita akan sambungkan supaya kita boleh nampak dengan jelas keluk cos purata atau AC. Oke, sambungkan daripada 1 kepada 2, kepada 3, kepada 4, kepada 5, kepada 6, kepada 7, dan kepada 8. Oke, sekarang kita boleh nampak dengan jelas keluk cos purata dan labelkan dengan AC. Oke, seterusnya bahagian kedua adalah kita plotkan keluk MC atau cos shoot. Oke, perlu diingat di sini bagi cos shoot atau shoot yang ada berkaitan dengan shoot, maka labelkan di tengah-tengah di antaranya. Sama juga seperti yang kita bincangkan dalam teori pengeluaran. Oke, jadi sekarang kita lihat jadwal. Ketika kuantiti keluaran sama dengan kosong, kita tidak akan buat penghitungan, maka kita tidak perlu buat apa-apa di sana, tidak perlu plotkan. Oke, ketika kuantiti keluaran sama dengan 1, cos shoot adalah 40. Jadi plotkan 40, tetapi bukan pada kuantiti keluaran yang pertama, tetapi di antara 0 dan 1. Lihat di sana. Cikgu sudah plotkan di antara 0 dan 1. Jadi di sini perlu diingat bagi shoot maka kena letakkan di tengah-tengah. Sebab ini adalah perubahan. Oke, seterusnya bagi kuantiti keluaran sama dengan 2, MC adalah 30. Oke, jadi 30 plotkan di antara 30 itu plotkan di antara 1 dan 2 di tengah-tengahnya. Kemudian ketika kuantiti keluaran sama dengan 3, MC sama dengan 25. Oke, 25 itu plotkan di antara 2 dan 3 di tengah-tengah. Kemudian ketika kuantiti keluaran sama dengan 4, MC sama dengan 23. Sama juga letakkan atau plotkan di antara 3 dan 4. Ketika kuantiti keluaran sama dengan 5, MC sama dengan 30. Oke, plotkan di antara 4 dan 5. Kemudian ketika kuantiti keluaran sama dengan 6, MC sama dengan 42. Sama juga kena plotkan di tengah-tengah 5 dan 6. Kemudian ketika kuantiti keluaran sama dengan 7, MC sama dengan 60. Oke, 60 itu plotkan di antara 6 dan 7 di tengah-tengahnya. Kemudian pada kuantiti keluaran sama dengan 8, MC sama dengan 80. Oke, 80 itu plotkan di antara 7 dan 8. Oke, jadi sekarang kita sudah boleh nampak di sana 8 titik ataupun pangka yang menunjukkan kombinasi bagi cos shoot. Oke, sekarang kita akan sambungkan supaya boleh nampak dengan jelas. Maka sambungkan di antara 1 kepada 2, kepada 3, kepada 4, kepada 5, kepada 6, kepada 7, dan kepada 8. Oke, dan labelkan dengan MC. Oke, jadi sekarang kita boleh lihat di sini MC memotong pada titik minimum AC. Oke, seterusnya yang ketiga adalah keluk cos berubah purata. Oke, jadi plotkan. Lihat di sana cos berubah purata AVC. Ketika kuantiti keluaran sama dengan 0, kita tidak buat penghitungan, maka tidak perlu plotkan apa-apa di sana. Ketika kuantiti keluaran sama dengan 1, AVC sama dengan 40. Oke, buat pangka AVC 40. Ketika kuantiti keluaran sama dengan 2, AVC sama dengan 35. Ketika kuantiti keluaran sama dengan 3, AVC sama dengan 31,67. Kemudian ketika kuantiti keluaran sama dengan 4, AVC sama dengan 29,5. Ketika kuantiti keluaran sama dengan 5, AVC sama dengan 29,6. Oke, plotkan. Kemudian ketika kuantiti keluaran sama dengan 6, AVC sama dengan 31,67. Plotkan di sana buat pangka. Kemudian ketika kuantiti keluaran sama dengan 7, maka AVC adalah 35,71. Plotkan.
dan ketika kuantiti keluaran sama dengan 8, efisi sama dengan 41.25. Oke, jadi kita sudah plotkan efisi. Boleh nampak di sana 8 titik ataupun pangka yang menunjukkan kombinasi bagi efisi. Sekarang kita akan sambungkan setiap titik daripada 1 kepada 2, kepada 3, kepada 4, kepada 5, kepada 6, kepada 7, dan kepada 8. Kemudian kita labelkan efisi. Oke, sekarang kita boleh nampak di sana keluk-keluk bagi AC, MC, dan efisi. Jadi perbincangan kedua sudah selesai dan perbincangan ketiga adalah kalau kita lihat di sini bagi keluk AC dan EVC ada sesuatu yang istimewa di sini yang kita perlu tahu sebab dia, yaitu bagi AC dan EVC jarak dia semakin rapat apabila jumlah keluaran semakin meningkat. Kita lihat pada kuantiti keluaran yang pertama jarak antara AC dan EVC adalah sangat besar, kemudian pada kuantiti keluaran kedua menjadi lebih kecil dan seterusnya menjadi lebih kecil lagi, dan akhirnya pada kuantiti keluaran ke-8 dia sudah menjadi semakin rapat. Oke, untuk perbincangan ini supaya kita boleh bincang dengan lebih mudah, kita boleh fokus kepada AC dan EVC. Cikgu akan hilangkan dahulu MC. Oke, jadi sekarang kita sudah lihat keluk. Sekarang ini tiada MC. Dia hanya ada AC dan EVC. Oke, jadi untuk perbincangan bahagian ketiga ini kita lihat jawaban kepada persoalan tadi. Mengapa semakin rapat keluk AC dan EVC apabila jumlah keluaran meningkat adalah disebabkan oleh AFC. Sebab perbezaan di antara AC dan EVC adalah AFC. Atau dengan kata lain kalau kita lihat di sini kita boleh lihat satu kesimpulan yang kita boleh buat, yaitu EVC tambah AFC sama dengan AC, ataupun kita boleh permudahkan AC sama dengan EVC tambah AFC. Kos purata adalah bersamaan dengan kos berubah purata tambah kos tetap purata. Oke, jadi kalau kita lihat perbezaan di antara AC dan EVC itu adalah AFC, kos tetap purata. Oke, dan mengapa semakin rapat? Sebab AFC, kos tetap purata, akan menjadi semakin kecil apabila jumlah keluaran meningkat. Semakin tinggi jumlah keluaran, semakin kecil kos tetap purata. Maka semakin rapatlah keluk kos purata dan kos berubah purata. Oke, sekarang untuk lebih mudah kita akan plotkan keluk AFC. Oke, cikgu akan plotkan. Lihat jadwal AFC. Ketika jumlah keluaran sama dengan kosong, AFC tiada pengiraan, maka kita abaikan. Kita perlu buat apa-apa di sana, tidak perlu plotkan. Kemudian ketika kuantiti keluaran sama dengan 1, AFC sama dengan 50, lihat di sana 50. Kemudian ketika jumlah keluaran sama dengan 2, AFC sama dengan 25, plotkan. Ketika kuantiti keluaran sama dengan 3, AFC sama dengan 16.67, AFC semakin menurun. Kemudian ketika kuantiti keluaran sama dengan 4, AFC bernilai 12.5, oke, plotkan. Ketika kuantiti keluaran sama dengan 5, AFC sama dengan 10. Ketika kuantiti keluaran sama dengan 6, AFC sama dengan 8.33, oke, plotkan. Kemudian ketika kuantiti keluaran sama dengan 7, AFC sama dengan 7.14. Dan ketika kuantiti keluaran sama dengan 8, AFC sama dengan 6.25. Oke, kita boleh nampak di sana ada 8 titik ataupun pangka menunjukkan kombinasi bagi kuantiti keluaran dan AFC. Oke, jadi kita akan sambungkan. Oke, gunakan pembaris. Oke, daripada 1 kepada 2, kepada 3, kepada 4, kepada 5, kepada 6, kepada 7, dan kepada 8. Oke, cikgu gunakan warna ungu supaya nampak perbezaan. Oke, jadi kalau kita lihat semula di sana, apabila jumlah keluaran semakin meningkat, jarak di antara keluk AC dan EVC, oke, lihat yang berwarna merah. Jarak di antara keluk AC dan EVC menjadi semakin rapat dan semakin rapat dan semakin rapat. Sebabnya kalau kita lihat AFC yang berwarna ungu, dia semakin kecil dan semakin kecil dan semakin kecil dan semakin kecil, dan pada kuantiti ke-8 nilai AFC adalah sangat kecil, dan sebab itu jarak antara AC dan EVC adalah semakin rapat. Oke, jadi satu perkara yang sangat perlu diberi perhatian di sini adalah apabila melukis AC dan EVC, pastikan jaraknya semakin rapat di hujung. Sekiranya jarak itu adalah kekal sama dari awal sehingga hujung bermakna itu adalah salah. Oke, jadi perlu ambil perhatian. Oke, kita sudah membincangkan ketiga-tiga bahagian, yaitu yang pertama adalah plotkan keluk TFC, TVC, dan TC.
Dan bahagian kedua adalah plotkan keluk AC, MC dan AVC. Dan bahagian ketiga adalah melihat sebab mengapakah keluk AC dan AVC semakin rapat apabila jumlah keluaran meningkat. Sekian pertemuan pada kali ini dan bertemu lagi pada tutorial yang akan datang. Sekian dan terima kasih.